COVID-19 membawa kita kepada kehidupan normal baharu. COVID-19, kau merubah segalanya. Ini cerita kita bersama saya, Nadin Nordin. Walaupun di kawasan perumahan, maybe they thought they're safe kan, daripada mana jangkitan tu mula. Mungkin daripada udara ke apa kan. So kalau kita balik rumah pun, kita kena mandi dulu baru boleh bergaul dengan orang lah. PKPD atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, dilaksanakan di kawasan zon merah atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sekiranya berlaku penularan wabak COVID-19 secara mendadak. Simpang Renggam menjadi komuniti pertama berkurung selama sebulan bermula 27 Mac 2020 sehingga 28 April 2020 dengan mencatatkan 4 kematian. Ya, COVID-19 bukan virus main-main. Ia tidak bergerak. Namun, manusia membawa virus maut ini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Biarpun ada yang tidak percaya, tetapi itulah realiti yang perlu dihadam. Hasil keputusan penilaian risiko mendapati 61 orang penduduk dikesan positif COVID-19. Kawasan sekitar Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid telah dikenal pasti buffer zone. Hari berganti hari, negara masih berperang dengan pandemik COVID-19. Semakin hari, semakin licik COVID-19 menyusup masuk ke dalam komuniti. PKPD terus menjadi perisai di lokasi yang kritikal. Pemasangan pagar kawat berduri menjadi tanda usaha keras Barisan Hadapan Negara untuk menghalang COVID-19 daripada dibawa berpindah ke kawasan baharu. Contohnya, di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Pada awal April 2020, 15 kes positif dikesan di kalangan warga asing yang mencari rezeki di sini. Saringan wajib mesti dilakukan ke atas pekerja-pekerja warga asing di sektor pengawal keselamatan dan juga di tapak binaan. Bimbang virus maut ini merebak luas ke satu kelompok masyarakat yang besar, MKN memutuskan 365 unit kediaman dan premis perniagaan di bangunan Selangor Mansion dan Malayan Mansion diisytiharkan sebagai kawasan PKPD keempat berkuat kuasa 7 April 2020. Terlalu banyak cerita yang melelahkan apabila PKPD dilaksanakan di kawasan yang dihuni 97% warga asing. Bukan hanya masalah komunikasi dan karenah penduduk, tetapi ada juga yang berpendapat bahawa PKPD menongkah kebebasan manusia. Khilaf bicara itu seolah-olah menunjukkan ramai yang lupa pandemik COVID-19 perlu dibendung secara aktif sebelum menjadi mudarat. Perlu turunkan mereka dari blok-blok kediaman mereka dan kita ada hantarana untuk mengetuk pintu dari rumah ke rumah dan memanggil mereka turun, memastikan mereka membawa ID masing-masing dan juga beratur dalam keadaan yang ramai dan kita perlu kawal mereka untuk penjarakan sosial. Kerana sifatnya agresif dan tidak pernah bertanya asal-usul mangsanya sebelum bermutasi. Sebab itu, Malaysia mengambil langkah cegah sebelum parah. Apa yang dilihat di kalangan pesakit-pesakit COVID ni, dia ada menjadikan satu keadaan di mana walaupun dia ni positif COVID, tetapi di luarannya nampak dia okey, dia happy. Tetapi dia punya level oksigen dia makin menurun. Setiap daripada kita tidak kira siapa kita, agama siapa, agama apa yang kita anuti, ya, bangsa apa yang kita bangsa apa,
semuanya memainkan peranan. So it's now we have to act. Sekarang ni kita kata sekarang ni kita dah faham keadaan sekarang ni, maka kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Kecekalan Barisan Hadapan Negara mengharungi saat getir telah menjemput nurani sukarelawan Al-Ittisam Relief Program turun berjuang tanpa gentar. Di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 16 Mac 2020, kami di Al-Ittisam Relief Program Association telah mengambil bahagian dalam bantuan makanan kepada mangsa COVID, masa yang rakyat yang terjejas kehidupan mereka oleh COVID-19 ini di seluruh negara. Di sini kita ada satu program yang dinamakan ABC 19, Agensi Basmi COVID-19, yang mana kita selalu melibatkan rakan-rakan kita dan NGO on the ground untuk kita maklumkan dari masa ke masa apa yang mereka harus lakukan dan apakah intervention yang mereka boleh laksanakan. Sebab kita tahu dengan contohnya dengan PKP, pergerakan kita agak terbatas. Jadi kita perlukan NGO tempatan memainkan peranan. Tak payahlah yang datang daripada Kuala Lumpur ke, daripada Pantai Timur ke untuk bergerak. Kita gunakan agensi tempatan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun negeri. Sebagai pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang dilantik menjadi penyelaras kluster makanan di bawah NADMA atau Agensi Pengurusan Bencana Negara, Al-Ittisam bertanggungjawab menyediakan makanan bermasak 3 kali sehari kepada penghuni di kawasan PKPD, Jalan Masjid India dan juga Barisan Hadapan Negara. Frontliner yang berada di lokasi PKPD ini sememangnya berdedikasi dalam melaksanakan tugasan mereka. Walaupun dalam keadaan panas terik, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab. Walaupun ketika itu saya lihat PPE yang mereka pakai basah bermandikan peluh, namun mereka tetap melemparkan senyuman dengan hanya satu tujuan, iaitu membantu seruan kerajaan kita dalam memutuskan rantaian COVID ini. Sudah menjadi resam hidup, jika permudahkan urusan orang lain, segalanya berakhir dengan sempurna. Begitulah catatan keikhlasan yang terpatri antara Al-Ittisam dan Persatuan Bulan Sabit Malaysia dalam usaha membantu melandaikan rantaian COVID-19. Hasil daripada kerjasama agensi kerajaan dan NGO, PKPD yang mulanya berliku berjaya diakhiri dengan tenang. 192 orang positif COVID-19 dibawa ke Hospital Sungai Buloh dan ke pusat kuarantin. Cuma yang menyedihkan kini, dalam sabar menanti mentari selepas mendung selama setahun, masih ada yang culas dengan peraturan PKPD. Ramai yang alpa untuk sesuaikan dengan kebiasaan baharu. Lupa tentang perjuangan belum selesai hingga sanggup loloskan diri daripada pagar kawat berduri PKPD semata-mata untuk melepaskan rindu terhadap kampung halaman. Wahai rakyat Malaysia, kikislah sikap melonjak pendirian peribadi. Sebelum, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Jadilah warga yang bertanggungjawab meringankan beban petugas kesihatan agar langkah yang diatur tidak menjadi perjalanan terakhir buat insan yang tersayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu.